يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menempuh Ramadan yang ke-10. Tinggal 18 hari je lagi untuk kita menempuh bulan Ramadan. Ya Allah, rasa macam kejap betul masa berlalu. Dan walaupun kejap masa berlalu, saya duduk kat college ni rasa terbeban juga, rasa pisang. Dan rasa stres juga duduk kat college sebab buat benda sama je setiap hari. Tapi tak apa, sebabnya Allah dah berfirman dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah yang selalu kita baca, iaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang bermaksud Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan dia mampu. So insyaAllah lah, walaupun ramai kawan-kawan saya dah dapat call dari Unimas untuk pulang, tapi saya masih lagi kat sini. Kemungkinan Allah nak menguji keimanan, tahap kesabaran saya untuk bulan Ramadan ni. So semoga kesabaran yang saya hadapi, yang kesabaran saya ni dibalas dengan ganjaran pahala, insyaAllah. So seperti biasa, saya akan berkongsi dengan kalian semua, dengan rakan-rakan Facebook tentang apa-apa tazkirah lah yang saya akan bagi. Sebab dia free, dia tak ada tajuk yang terikat Sebabnya dia tazkirah ni dia tak payah nak panjang-panjang. Dia just tazkirah tu maksud dia memperingati. Saya just nak memperingati rakan-rakan sekalian. Dalam masa yang sama, saya nak ingatkan diri saya. Seperti dalam Al-Quran, Allah berfirman, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang maksud, memperingatkanlah, sesungguhnya dengan memperingatkan bermanfaat untuk mukmin. So hari ni saya nak berkongsi dengan kalian tentang syurga. Mesti kita, cita-cita utama kita baik tidak dapat tidak, la budda, iaitu kita semua nak masuk ke syurga. Kalau kita jumpa dengan orang gila pun, dia tetap akan cakap dia nak masuk syurga. Kalau orang tengah isap dadah ke apa kan, dia cakap okey, aku target masuk syurga. Memang tengah high ke apa kan, semua orang mesti nak masuk syurga. Tak ada siapa yang cakap okey nak masuk neraka, okey jumpa di neraka. Cuba rasa dulu panas neraka tu macam mana, barulah boleh cakap jumpa di neraka. Panas neraka tu 1 juzuk panas di dunia, 70 kali kepanasan di neraka. Rasa sendiri, ambil lighter, cucuh kat tangan. Kalau dapat tahan tu, kira boleh tahan dah. Mesti lagi sakit lagi panas api neraka tu. Tak mungkin boleh tahan panas api neraka. Okey, cakap pasal syurga. Di syurga ni, kita semua berdoa kan untuk masuk ke syurga. And then, dalam masa yang sama, sebenarnya syurga pun mendoakan kita. Nak tahu, ada satu hadis di mana apabila seorang tu berdoa, ya Allah bagilah aku dapat masuk ke syurga sebanyak 3 kali. Ya Allah bagilah aku dapat masuk syurga. Ya Allah bagilah aku dapat masuk syurga. Ya Allah bagilah aku dapat masuk syurga. And then syurga mendoakan orang tu, ya Allah jadikanlah dia orang penghuni syurga. Hebat tak? Dengan kita berdoa 3 kali Syarat dia kena 3 kali. Itu yang pertama, kita berdoa untuk masuk ke syurga. Tapi hadis yang sama juga, dia ada penerangan kat bawah tu. Apabila seorang itu berdoa, ya Allah jauhilah aku daripada neraka sebanyak 3 kali. 3 kali juga seperti syurga tadi. And then neraka akan berdoa, ya Allah hindarilah dia daripada jadi penghuni neraka. So you all, apabila berdoa tu, doa dah Allah selalu kita baca doa untuk bulan Ramadan ni, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ulanglah 3 kali. Satu sebab kita nak cari redha Allah dah. Tidak harus bagi Allah, walaupun kita banyak amalan, tapi kita dimasukkan ke neraka. Sebabnya kita nak masuk ke syurga ni bukan dengan amalan, tapi dengan redha Allah. Cuba bayangkan kalau kita dimasukkan syurga dengan amalan, bagaimana pula dengan orang yang baru masuk Islam, yang baru mu'alaf, yang kategori mu'alaf, yang baru saja masuk Islam. Contoh dia macam semalam dia masuk Islam, hari ni dia meninggal.
Kalau nak kira dengan amalan, tak mungkin dia dapat masuk ke syurga. Betul? Sebab itulah kita nak masuk ke syurga ni dengan redha Allah. Kita mencari redha Allah di atas muka bumi ni. Okey, itu satu. Apabila kita berdoa untuk masuk ke syurga, syurga akan berdoakan kita untuk menjadi penghuni syurga. And apabila kita berdoa untuk elak daripada jadi penghuni neraka, neraka akan berdoa untuk kita elak daripada jadi penghuninya. Itulah kebaikan kita berdoa untuk masuk ke syurga dan kita elak daripada masuk neraka. Okey, dalam masa yang sama, kita semua mesti cakap kita rindukan syurga, betul? Okey. Walaupun kita berdoa kita rindu dengan syurga, tapi dalam masa yang sama, syurga pun merindui 4 jenis golongan. 4 jenis golongan ni siapa? Iaitu dalam satu hadis riwayat Abu Daud, iaitu syurga merindukan orang yang banyak baca Quran. Kedua, yang menjaga lisan. Yang ketiga, yang memberi makan kepada orang lapar. Yang keempat ialah berpuasa di bulan Ramadan. Saya ulang sekali lagi. Syurga merindui 4 jenis golongan. Yang pertama ialah orang yang banyak baca Al-Quran. Kedua, menjaga lisan. Yang ketiga, memberi orang makan, orang lapar makanan. Yang keempat ialah berpuasa di bulan Ramadan. Tengok, dengan 4 golongan ni rasanya kita boleh counting 4-4 ni sekali, boleh counting. Kita boleh tapau 4-4 ni sekali untuk bulan Ramadan ni. Iaitu yang pertama sekali ialah kita banyak baca Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kenapa kita malas lagi untuk buka Quran yang kita dah simpan nama dalam rak tu? Terbukalah Al-Quran yang kita baca. Satu huruf dalam Quran Allah akan ganjarkan dengan 10 kali pahala. Itu baru satu huruf. Alif, Lam, Mim yang selalu hadis you all selalu dengar tu. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. 30 pahala kita dapat. Masya Allah, banyaknya pahala Allah nak bagi. Itu bukannya bulan-bulan Ramadan. Sekarang ni dalam bulan Ramadan lagi bertambah-tambah lah Allah akan bagi. So, tidak dapat tidak, 3 perkara yang kita perlu lakukan di bulan Ramadan ni kita kena banyakkan, iaitu qiyam. Yang 3 perkara yang diturunkan pada bulan Ramadan ialah yang pertama qiyam, siyam dan juga Al-Quran. Yang pertama qiyam tu kita kena banyakkan solat malam. Yang kedua kita kena banyakkan baca Quran dan siyam. Pada bulan Ramadan sahaja kita disuruh untuk berpuasa. Itulah apabila kita banyak baca Quran, syurga pun merindui kita. Itu yang pertama, iaitu banyak baca Quran. Terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi menontonnya. Okey, golongan kedua yang dirindui oleh syurga ialah mereka yang menjaga lisan. Inilah benda yang bahaya sebenarnya. Lisan ni kita selalu guna tapi kita tak sedar yang dialah punca kita banyak buat dosa. Sampai ada satu surah, iaitu ni surah juzuk 30 ke belakang ya. Budak-budak sekolah pun tahu surah ni, iaitu wailul likulli humazatil lumazah, iaitu celakalah mereka yang mengumpat dan mencela. Itulah Allah nak beritahu celaka lidah ni menyebabkan ramai masuk ke neraka. And even ada satu hadis di mana Nabi bersabda, banyak orang masuk ke neraka kerana 2 benda, iaitu kerana lidah dia, yang kedua kerana kemaluan dia. Itu golongan kedua, kena menjaga lisan. So kita kena banyakkan berdiam daripada banyak bercakap. Kerana makin banyak kita bercakap, makin banyaklah perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan yang tidak elok yang akan keluar. So dalam bercakap ni kita kena ada DDG. Macam siapa yang belajar critical thinking, yang pertama kita kena ada delete. So kalau kita rasa kita nak cakap benda tu benda yang salah, kita delete awal-awal. Yang kedua kita kena distort. Yang distort ni kita rasa nak bagi satu maksud lain, lepas tu kita ubah maksud dia, bagikan dia jadi baik. Dan yang ketiga kita kena generalize. Let's say macam kita nak cakap something yang lain, maksud yang baik, tiba-tiba keluar yang buruk, so kita kena minta maaf awal-awal. Barulah kita dapat clarify balik, kita dapat clear balik daripada kita melakukan dosa dari segi bercakap. Yang golongan ketiga yang dirindui oleh syurga ialah mereka yang banyak memberi makan kepada orang lapar. So bila kita tengok kawan-kawan kita, housemate kita ke lapar, kita belilah makanan. Tapi bulan Ramadan ni jangan buat pasal lah bagi makanan pukul 12 dia cakap lapar, penampar je. Siapa yang cakap macam tu? So ni untuk siapa yang buka puasa nanti, untuk moreh ke dan untuk sahur nanti, bolehlah call Foodpanda ke, so buat Maggi kat dia ke. Kita bagi
orang lapar ni makanan, syurga merindui kita. Hebat tak? Dengan beri orang makan je pun. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu, kita selalu dengar kan yang hadis tentang apabila kita ada satu hadis Nabi bagi makan dekat orang Yahudi, lepas tu orang Yahudi tu kutuk-kutuk dia, lepas tu Abu Bakar pun datang, lepas tu bagi makan. Hadis tu hadis yang tak sahih, hadis yang direka-reka. So harap-harap you all dapat tahu pasal hadis ni dan tidak amalkan. Yang saya dapat sumber ni daripada Mufti Hidayah sendiri. Itu yang ketiga, iaitu memberi makan pada orang lapar. Yang keempat ialah berpuasa di bulan Ramadan. So, kita di dalam fasa puasa bulan Ramadan ni. So, apa yang kita perlu buat, kita kena rasakan bulan ni adalah bulan sangat mulia, bulan yang sangat best. Walaupun kita terpaksa stres sebab PKP ke apa ke, so abaikan, kita letak lagi tinggi benda tu. Kita put first thing first. Kita merasakan bulan Ramadan ni bulan yang mulia dan bulan ni kita all out. Sehingga kan kita tak rasa pun, PKP ke? Tak rasa pun. So kita rasakan bulan Ramadan ni bulan yang seronok sangat sehingga kita tak rasa beban-beban yang ada tu. Itulah 4 golongan yang dirindui oleh syurga, iaitu orang yang banyak baca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi orang lain makan. Yang keempat, mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Itulah perkongsian saya pada hari ini. Saya berkongsi tentang 2 hadis. Yang pertama ialah apabila kita berdoa untuk masuk ke syurga berdoa untuk kita menjadi ahli syurga. Dan apabila kita berdoa untuk elak daripada neraka akan berdoa untuk kita elak daripada masuk menjadi ahli neraka. Yang kedua ialah 4 golongan yang diridui oleh syurga, iaitu orang yang banyak baca Quran, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi orang lain makan, dan yang keempat ialah mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan. Itu saja perkongsian daripada saya. Semoga kalian boleh mengambil iktibar dan sampaikan kepada rakan-rakan yang tidak dengar live ini, ataupun kita share lah dengan kawan-kawan lain. Semoga ilmu yang kita dapat, yang saya sampaikan dan you all terima ni bermanfaat untuk kalian dan juga untuk saya. Itu saja perkongsian saya pada malam ini. Sekarang bolehlah tolong share dekat kawan-kawan lain dengan tentang video ni. Mungkin diorang pun boleh dapat ilmu yang sama. Itu saja perkongsian dari saya. InsyaAllah saya akan berkongsi lagi pada malam-malam akan datang. Dan semoga saya pun dapat balik rumah. Rindu juga dengan keluarga kan. Macam kalian semua, mana yang dapat duduk kat rumah tu, untunglah. Macam saya terkandas dalam kolej lagi. Semoga Allah pemudahkan urusan saya untuk pulang ke rumah nanti. Amin insyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok pula. Assalamualaikum. Bye-bye. Ya Latif, Ya Kafi, Ya Hafiz.